Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdirullah yang sejak azali Allah Ta'ala dohirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun mengkaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Warisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jauharul Mahbub wa Munabbihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Babul Hadis, kitab Sarifati Hadis karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikurang mafhumnya, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati, dan padahal ia atas ini jalan menuntut ilmu, maka iaitu mati syahid. Itu sebab guru saya selalu pesan kita niat nak menuntut ilmu sampai akhir hayat. Walaupun masa untuk bekerja cari rezeki itu lebih banyak daripada masa untuk kita menuntut ilmu atau mengulang kaji ilmu, tak mengapa. Yang penting niat kita belajar itu, menuntut ilmu itu atau ulang kaji itu hingga akhir hayat. Mudah-mudahan bila kita mati, walaupun sedang bekerja, walaupun sedang tidur dan sebagainya, mudah-mudahan dikira sebagai mati dalam menuntut ilmu, dapatlah mati syahid akhirat insya-Allah. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia. Ilmu itu mulia, semua orang nak mengaku dia ada ilmu. Dan memadalah jahil itu keji, bodoh itu keji, hina, bahawasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Jahil itu, bodoh itu keji, hina, setiap orang tak nak mengaku dia jahil atau bodoh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya bana Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Artinya lebih kurang, sabda Nabi SAW bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saat pada ilmu, pada majlis ilmu, padahal tiada engkau menyentuh akan kolam, yakni pen, dan tiada engkau menyurat, menulis satu huruf jua pun, terlebih baik daripada memerdekakan 1000 sahaja, 1000 hamba. Apalagi kalau menulis, apalagi kalau pegang pen. Dan menilik engkau kepada muka orang alim terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekah dengan dia di dalam sabilillah, perang sabilillah. Dan memberi salam engkau atas orang alim terlebih baik daripada ibadat 1000 tahun.
Iaitu daripada yang sunat. Ibadat sunat 1000 tahun. Umur kita pun dah sampai 1000 tapi dah boleh dapat pahala ibadat 1000 tahun, iaitu beri salam kepada seorang alim. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, perhimpunan orang alim atau perkumpulan, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Satu langkah 100 kebajikan. 100 kebajikan ni 100 pahala. Maka apabila duduk ia padanya halaqah orang alim itu dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah, satu perkataan, satu kebajikan, satu pahala. Ustaz orang alim ni, ini halaqah orang alim. Saya bukan orang alim, saya tukang baca kitab orang alim. Kita dengarlah kitab-kitab orang alim ni kan. Mudah-mudahan pahalanya samalah macam tu. Dan sabda Nabi SAW, maqala Nabi SAW, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Artinya satu orang alim berilmu, faqih, faham ilmu agama, yang memberati dengan wara', dia beramal dengan ilmunya, terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid, 1000 orang ahli ibadat yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil, tapi dia jahil, makna bodoh, maknanya ikut-ikutlah, lagi wara', tapi dia rajin buat ibadat. Baik, mudah-mudahan beberapa kelebihan ilmu dan ulama dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Mari kita sambung bacaan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, yang juga dikenali dengan nama Tuan Minal. Ini salah satu kitab syarah bagi Matan Ummul Barahin oleh Imam Sanusi. Banyak kitab syarah, ini salah satu. Ke surat 161, dalil kidam, dalil sifat kidam, sedia. Dan adapun dalil kidam bagi Allah, firman-Nya, yakni Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwal awwal wal akhir, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, ia, yakni Allah, jua yang awal dan yang akhir. Suratul Hadid ayat 3. Dan makna awal itu tiada permulaan. Makna awal itu bukan Allah Ta'ala yang jadi dulu, daripada tak ada kepada ada, Allah Ta'ala yang jadi dulu, lepas tu baru makhluk yang jadi. Tak, Allah Ta'ala tiada permulaan. Dan akhir itu tiada kesudahan. Makna akhir itu bukan Allah Ta'ala akhir sekali yang akan mati, yang akan musnah. Allah Ta'ala tak. Akhir Allah Ta'ala itu bersifat akhir, yakni tiada kesudahan. Dan dalil akli, dalil akal, seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh apa kita sebut ni, wa amma, Syekh inilah pengarang kitab Ummul Barahin ni lah. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftakiru ila muhdithin fayalzamud dawru awit tasalsulu. Artinya, dan adapun tanda wajib kidam bagi Allah Ta'ala itu, dalilnya, dalil akalnya, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia, yakni Allah qadim, tiada permulaan, nescaya adalah ia baharu, ada permulaan. Dan jikalau ada ia, yakni Allah baharu, kalaulah Allah Ta'ala tu ada permulaan, nescaya berkehendak kepada orang yang membaharukan dia. Mesti ada yang menjadikan dia lah, yang membaharukan dia. Maka lazim, maka wajib jadi daurun atau tasalsul. Dauru, ad-dauru atau daurun, ataupun at-tasalsulu ataupun tasalsulun.
Apa benda tasalsul Ustaz? Tersasul saya tahulah. Tasalsul ni apa? Baik, diterangkan. Bermula burhan ini, dalil ini tiada sempurna ia melainkan dengan 3 kias. Dan aturannya itu dikatakan jikalau tiada ada ia qadim, nescaya adalah ia baharu. Kerana tiada ada yang menengahi antara keduanya, dia tak ada tengah-tengah. Baharu pun tidak, qadim pun tidak, tengah-tengah tak ada. Kalaulah Allah Ta'ala tu qadim, dia bukan baharu. Kalaulah Allah Ta'ala tu baharu, dia tak qadim. Baik, jadi macam mana nak buktikan Allah Ta'ala tu qadim, bukan baharu, bukan tengah-tengah? Tetapi keadaannya baharu itu mustahil. Baharu itu mustahil lah. Dari kerana jikalau ada ia baharu, ini dalilnya. Kalaulah Allah Ta'ala tu baharu, ada permulaan daripada tak ada kepada ada, nescaya berkehendak ia kepada orang yang membaharukan dia, mestilah ada yang menjadikan Allah. Tetapi berkehendak kepada orang yang membaharukan dia itu mustahil, tak diterima akal. Mustahil tu tak diterima akal. Orang Jawa kata impossible. Itu bahasa Inggeris kan? Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris, impossible. Jadi kerana jikalau berkehendak ia kepada orang yang membaharukan dia, kalaulah Allah Ta'ala tu menghendaki orang yang menjadikan dia, membaharukan dia, nescaya lazim mesti jadi daurun atau tasalsul. Apa dia daur dan tasalsul? Dia belum jelaskan lagi, dia ulang balik yang tadi. Dan bermula keduanya itu mustahil. Daurun dan tasalsulun itu mustahil. Tapi dia tak jelaskan lagi. Maka barang yang dia beritahu dulu, daur dan tasalsul itu mustahil. Nanti diterangkan. Maka barang yang membawa ia kepada keduanya itu, daurun dan tasalsulun itu, dan iaitu berkehendaknya kepada orang yang membaharukan dia, itu mustahil. Diulang balik. Maka barang yang membawa ia kepada berkehendak itu, dan iaitu keadaannya baharu, itu mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu tiada keadaannya qadim, mustahil. Maka tetaplah nakidnya, iaitu lawannya, dan iaitulah yang dituntut. Maka jadilah qadim. Sebab daur dan tasalsul ni mustahil, tak boleh. Bila daur dan tasalsul ni mustahil, maka Allah Ta'ala tu qadim. Dia peraturan dia begitu. Dia daripada satu-satu dulu. Baik, maka makna daur itu baru diterangkan. Tawaqqufu syai'in ala syai'in yatawaqqafu. Pelit lidah, maaflah. Penat sangat ni pun ngemas rumah. Dah pindah 2 minggu baru ngemas lagi. Busy sangat. Baik, yatawaqqafu alaihi imma bimartabataini au maratibin. Memang tergeliat lidah ajalah panjang, minta maaf tuan. Artinya terhenti suatu atas suatu yang terhenti ia atasnya. Macam mana tu Ustaz? Tak faham nanti dia. Yakni terhenti syai'un, sesuatu yang kedua itu, atas syai'un, sesuatu yang pertama. Dan terhenti pula syai'un yang pertama atas syai'un yang kedua. Aduh Ustaz, ada berhenti-berhenti tu Ustaz. Kalau traffic light tu saya faham tu Ustaz. Kalau sempang traffic light kan, depan ni traffic light kan. Ini syai'un, terhenti ni. Yang pertama, yang kedua, macam mana Ustaz nanti? Ada kalanya dengan 2 martabat, pada 2 atau beberapa martabat, pada yang terlebih banyak daripada demikian itu. Itu bahasa Arabnya lah, diterjemahkan ke bahasa Melayu, susunannya ikut susunan Arab. Misalnya, tengok contoh. Umpama contoh, misalnya tu contoh, umpama lagi, contoh lagi. Zaid, satu orang namanya Zaid, menjadikan ia akan Amru ataupun Umar ataupun Amar. Zaid menjadikan Amar, dan Ammar itu menjadi, ia akan Zaid, menjadikan Zaid. Siapa jadikan Zaid? Siapa jadikan Zaid ni? Ammar. Siapa jadikan Ammar? Zaid. Boleh terima tak akal kita macam tu?
Maka yang demikian itu tiada dapat tasawur, tiada dapat terfikir pada akal sekali-kali. Lebih kurang macam soalan siapa jadi dululah kan, telur dengan ayam. Tapi itu bukan menjadikan. Ini Zaid menjadikan Ammar pula menjadikan Zaid. Siapa yang jadikan dulu ni? Nak tentukan siapa jadikan dulu pun tak boleh. Itu namanya mustahil, tak boleh, tak terfikir. Tiada dapat tasawur pada akal sekali-kali, tak boleh nak terfikir pada akal. Kerana yang menjadikan itu terdahulu ia daripada yang dijadikan. Yang menjadikan mestilah dia ada dulu. Contoh kalau Zaid menjadikan Ammar, Zaid mesti ada dululah. Zaid dah ada, barulah dia boleh jadikan Ammar. Baik, ni Ammar saya pula, Zaid dah jadikan. Mana boleh macam tu? Dia dah, si Zaid dah ada, nak adakan apa lagi? Maka manakala sabit Ammar itu dijadikan oleh Zaid, maka betapa Ammar itu boleh menjadikan Zaid? Macam mana boleh Ammar jadikan Zaid pula? Zaid dah ada, dia yang jadikan Ammar. Kerana ia kemudian daripada Zaid. Ammar tu kemudian, takkan dia pula jadikan Zaid? Tak boleh. Tak diterima akal. Ibaratnya kalau Tuhan nanti mungkin ada dibahaskan kalau tak ada. Dan yang kemudian itu betapa dapat dia menjadikan akan orang yang dahulu. Maka terhenti Ammar itu atas Zaid, yang terhenti pula wujud Zaid itu atas Ammar. Dan kiaslah pada daur yang lebih daripada dua martabat, seperti itu juga perkataannya. Contoh Allah Ta'ala siapa jadikan? Katalah ada orang kata Allah Ta'ala itu pun ada ada permulaan. Takkanlah Allah Ta'ala tak ada permulaan gitu kan? Ataupun Tuhan tu mesti ada yang jadikan juga, ada permulaan. Siapa yang jadikan Tuhan A contohnya? Tuhan B lah yang jadikan Tuhan A. Senang di jawapannya. Habis tu siapa pula jadikan Tuhan B? Tuhan A lah yang jadikan B. Cuma ada, tak boleh. Tak diterima. Daur tak boleh diterima akal. Benda dah ada, macam mana dia jadikan pula? Dan awak ni yang si B ni adanya kemudian, takkan B pula jadikan A? Tak boleh diterima daur. Mustahil daur. Dan erti tasalsul itu, baik tasalsul pula. Tarattubu umurin ghairi mutanahiyatin, artinya peraturkan susun beberapa pekerjaan yang tiada berkesudahan. Manjang. Contohnya, yang ini berkehendak satu kepada satunya hingga tiada kesudahannya. Maka yang demikian itu pun mustahil pula, kerana membawa kepada tiada Tuhan. Ini macam mana? Siapa jadikan Tuhan A? Senang je, Tuhan B lah jadikan Tuhan A. Ni macam tadi ke? Tak. Siapa pula jadikan Tuhan B? Bukan Tuhan A. Ada jawapan lain, ada. Tuhan siapa? Tuhan C. Tuhan C, ada jawapan lain. Habis siapa jadikan Tuhan C? Tanya sampai Tuhan Z. Siapa pula jadikan Tuhan Z? Tuhan Alif. Masuk Alif pula. Contohlah. Bila nak habis, siapa jadikan Tuhan Hamzah? Tuhan Ya. Siapa jadikan Tuhan Ya? Tuhan dia dah huruf ABC. Lepas tu Tuhan satu, nombor pula. Dia tahu nombor tu tak ada kesudahan. Nombor tak ada kesudahan apa? Ya Ustaz, cuba tanya cikgu matematik kat sekolah. Nombor yang pertama yang tak ada nilai, kosong. Nombor pertama yang ada nilai, 1. Nombor terakhir apa? Cikgu sekolah tak dapat jawab. Masuk universiti, tanya pensyarah, tanya doktor pensyarah yang ada doktor lah, doktor falsafah, doktor matematik. Ada tak tahu tak nombor terakhir? Nombor yang awal kita tahu yang ada nilai 1, yang tak ada nilai kosong. Nombor yang terakhir tak dapat jawab. Tanya Profesor Madya. Dia belum Profesor Madya yang bawah. Profesor Madya, dia doktor, lepas tu Profesor Madya. Tanya tak dapat jawab. Tanya Profesor pula tak dapat jawab. Tanya lagi yang last sekali, tanya Profesor Emeritus.
dah tes tu, itu dah tak ada yang paling tinggi lagi dah. Tes tu meletup dia punya otak dia tu, mikir kan. Profesor Emeritus itu apa nama ni, tingkat paling tinggi dalam ilmu akademik, dia punya tahap belajar paling tinggi lah. Kan, yang biasa keluar TV Ku K Kim, Profesor Emeritus Ku K Kim, yang meme tak ada Ustaz, pula yang keluar itu yang popular. Dia pakar apa tu, pakar sejarah. Profesor Ku K Kim. Dia kalau cerita buat sejarah apa nama ni, tanah Melayu ni, dahsyat. Marah orang Cina pun marah. Memang kebenaran pun. Kan, Profesor Emeritus. Jadi sebenarnya bukan tak tahu, bukan tak ada jawapan. Jawapannya ada. Jawapannya ialah infinity, nampak? Kerana Profesor Emeritus Infinity apa? Tak ada penghujung. Nombor paling besar tak diketahui. Memang diakui kat dunia ni, nombor paling besar tak tahu. Kita tak tahu. Jadi dia main nombor. Siapa jadikan Tuhan satu, Tuhan dua. Siapa jadikan, sampai nombor yang kita boleh jangkau lah, kan? Tapi susah juga nak jangkau, tak terjangkau. Katalah Tuhan yang ke 1 juta, siapa yang jadikan? Tuhan 1 juta satu. Memang tak ada kesudahan. Itu baru Tuhan, makhluk belum buat lagi ni. Belum buat. Tuhan belum settle lagi. Jadi tasalsul tak boleh. Tasalsul tak diterima akal. Tuhan pun tak settle. Siapa yang jadikan Tuhan ni, Tuhan ni. Ini makhluk bila nak buat. Jadi dawur dan tasalsul tak diterima akal. Mustahil Allah Ta'ala itu dijadikan oleh yang lain. Maknanya adakah Allah Ta'ala jadikan dia sendiri? Pun tidak juga. Pun tidak juga. Allah Ta'ala ada tanpa dijadikan. Macam mana tu? Tu pun mustahil juga, Ustaz. Tak disuruh fikir, wajib percaya sahaja. Yang ini jangan difikir. Ini wajib percaya sahaja. Siapa yang suruh percaya macam tu? Allah Ta'ala sendiri. Dalam Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dalam kitab Faku Iman, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang ini malaikat Jibril membacanya dengan bahasa Arab yang Nabi Muhammad fahamlah. Malaikat Jibril membacanya dengan bahasa Arab. Dibacakan ayat Al-Quran tu, maka dengarlah oleh Rasulullah, maka disampaikanlah kepada sahabat. Dalam kitab Faku Iman, Haji Cik bin Ahmad Al-Kedahi, ulama Kedah. Baik. Maka yang demikian itu pun mustahil pula kerana membawa kepada tiada Tuhan. Memang tak berkesudahan macam ni. Maka batallah dawur dan tasalsul tu. Maka tetaplah kidamnya, yakni sedianya. Sedia yakni tak ada permulaan. Adanya Allah itu tak ada permulaan, tak ada yang menjadikan. Dan apabila tetap kidamnya, mustahil atasnya baharu. Mustahillah Allah Ta'ala itu baharu, yakni ada permulaan. Iaitulah yang kita tuntut. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik, dalil baqa' habis pada bab kidam. Masuk pada dalil baqa'. Dan adapun dalil baqa' itu, baqa' itu maknanya kekal, maka iaitu firman Allah Ta'ala. Dalil ayat Al-Qurannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan kekal oleh zat Tuhan kau. Wa yabqa, dan kekallah. Wajhu, asal makna wajhu tu dari segi perkataan wajah, muka. Tapi tulis sini terus zat Tuhan, diri Tuhan. Maknanya dia terus ambil daripada
tafsir wajah itu yakni zat Tuhan, diri Tuhan. Bukan wajah tu maknanya muka Tuhan. Allah tu ada muka, tidak. Ini dipanggil ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Wajib kita rujuk kitab tafsir. Dalam kitab tauhid ini sudah diambil daripada kitab tafsir lah. Maknanya dia terus sebut dan dekat oleh zat Tuhan engkau, diri Tuhan engkau ya Muhammad, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Suratul Rahman ayat 27. Itu dalil Quran. Dan ada pun dalil akli, dalil akal, maka iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Sanusi dalam kitab Matan Ummul Barahim. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahul adamu lan tafa'anhul kidamu likauni wujudihi hina idin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban min wujubi qidamihi ta'ala. Artinya, dan ada pun tanda wajib baqa' bagi Allah Ta'ala itu, apa dalil Allah itu kekal, maka kerana bahawasanya jikalau dapat dihubung akan dia oleh Adam, kalaulah Allah Ta'ala itu boleh dihubungkan dengan ketiadaan. Adam tu ain dal mim, Adam tiada, bukan alif dal mim. Alif dal mim tu nama Nabi Adam. Jikalau dapat dihubung Allah Ta'ala tu dengan Adam, ketiadaan, nescaya nafi daripadanya kidam. Maknanya kidam pun ternafi, terbatal. Kerana keadaannya, wujudnya pada ketika itu, jadilah ia harus jua, tiada wajib. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya, melainkan baharu. Betapa sah demikian itu nafi. Dan padahal sesungguhnya telah terdahulu sebut, padahal hampir lagi, iaitu wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu mesti bersifat kekal. Nanti dia terangkan maknanya ini dalil tiada tamam, tiada sempurna ia, melainkan dengan dua kias dan aturan keduanya itu. Jikalau tiada wajib bagi Allah itu baqa', kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat kekal, musnah, binasa, maknanya Allah Ta'ala itu akan musnah, binasa, akan mati, nescaya dapat dihubungkan akan dia oleh Adam yang ketiadaan. Tetapi dapat dihubungkan akan dia oleh Adam itu mustahil, tak diterima akal. Kerana bahawasanya jikalau dapat dihubungkan akan dia oleh Adam, yang ini tiada, nescaya nafi daripadanya kidam. Kalaulah Allah Ta'ala itu tiada, maknanya kidam, sifat sedia Allah Ta'ala itu ternafilah, terbatal. Sebab yang namanya kidam tu Allah Ta'ala tiada permulaan, maknanya tidak didahului oleh tiada. Macam makhluk didahului oleh tiada. Kita ni mula-mula tak ada, kemudian baru ada. Baik. Jadi Allah Ta'ala kalau dia itu tidak kekal, nescaya dia tidak kidam, tidak ada, tidak sedia, tidak ada, tidak sedialah, tidak maknanya ada permulaan. Tetapi nafi daripadanya kidam itu mustahil. Kenapa mustahil? Kerana barang yang telah terdahulu daripada wajib kidam baginya tak ada. Sebab sebelum ini dah ada dalil akal tentang wajib Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Tak boleh Allah Ta'ala itu adanya ada permulaan. Sebab kalau ada permulaan, nanti mesti ada yang jadikan. Kalau ada yang jadikan, nanti jadi daur dan tasalsul. Itu mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu keadaannya baharu, mustahil. Allah itu ada permulaan, mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu keadaannya harus, wujudnya mustahil. Kalau Allah Ta'ala tu wujudnya harus saja, tak wajib, pun mustahil juga. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu dapat dihubung Adam, tiada baginya Ta'ala, yakni Allah, mustahil. Maknanya Allah Ta'ala itu dikaitkan dengan tiada, itu mustahil lah, tak diterima akal. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu ketiadaan wajib bakoknya, mustahil bakok
maka sabit nakidnya sebaliknya, dan iaitu wajib baqa'nya ta'ala, dan iaitu ialah yang dituntut. Baik, itu dalil baqa', kekal Allah Ta'ala. Dia berkait dengan kidam. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat baqa', kekal, nescaya Allah Ta'ala tak kidam. Allah Ta'ala tak kidam tu mustahil. Itu secara ringkasnya lah. Dan kata musannif, wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala, dan sebenarnya telah terdahulu hampir lagi iaitu wajib kidam bagi Allah Ta'ala. Kan dah kita baru ulang kaji tadi dalil sifat kidam bagi Allah Ta'ala. Itu diambil daripada yang demikian itu, bahawa tiap-tiap orang yang wajib kidamnya mustahil adamnya. Maknanya formulanya begini: kalau satu orang yang tidak dijadikan, tiada permulaan, dia mesti tiada akhir. Begitu. Dan tiada muafakat segala uqala, iaitu golongan yang berakal, uqala, orang yang berakal atas masalah i'tiqad ketuhanan itu, melainkan ini kaedah yang kulliyah, menyeluruh, dan diiktiradkan, ditanggungkan atas kaedah ini bahawa Adam kita yang azali itu, maka bahawasanya wajib kidamnya, dan tiada mustahil adamnya. Adam kita, maknanya ketiadaan kita tu azali. Ustaz, saya dah pening besar gini. Kalau nak dilukiskan, tuan-tuan bayangkan je lah. Dulu ada berapa putih. Kita ni manusia ada permulaan. Permulaan kita, contohlah untuk mudah, tarikh lahir lah. Kalau dalam perut tu tak nampak kan, ada tu ada, tenang nendang perut ibu kita kan, tengok daripada ultrasound dan sebagainya, tapi tak nampak dengan mata kasar. Kita ambil yang mudah. Saya lahir 1985. Jadi sebelum saya lahir tu 17 hari bulan 6 1985 tu, saya belum ada. Ketiadaan saya tu sejak bila? Sejak azali. Sejak makhluk belum ada, saya dah tiada dah. Maknanya ketiadaan saya tu sejak azali. Itu yang diterangkan tu. Adam kita, ketiadaan kita yang azali itu, yang tiada mula itu, maka bahawasanya wajib kidamnya, tiada permulaan. Ketiadaan kita tu tak ada permulaan. Bila kita tiada, tak ada permulaan. Dan tiada mustahil adamnya, tak mustahil ketiadaan kita. Kalau faham, fahamlah. Tak faham tak apa. Nanti akan datang mungkin kalau ada rezeki ulang lagi perbahasannya, mudah-mudahan faham. Saya pun bukan sekali dua kali boleh faham. Dan dijawab akan dia dengan bahawa kaedah itu difardukan pada suatu yang wujudi juga, diwajibkan pada suatu yang wujudi, yang ada juga. Baik, tak perlu panjang-panjang lah. Nanti kalau yang dah faham di panjang-panjangkan, nanti jadi makin tak faham pula nanti. Baik. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith, dalil bersalahannya Allah Ta'ala dengan yang baharu, tak samanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan ada pun dalil bersalahan Allah Ta'ala, iaitu tak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, segala makhluk, maka iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu, tiada contoh, tiada yang serupa. Allah Ta'ala itu sesuatu, dan iaitu yang amat mendengar lagi amat melihat. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu apapun. Suratul Syura ayat 11. Dan lagi firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tiada ada bagi Allah itu sebangsa, seorang jua pun, sebangsa, serupa, contoh, seorang jua pun, suatu apa pun, tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Suratul Ikhlas ayat 4. Itu dua dalil menunjukkan Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk, contoh macam tadi, wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhan kau, maka ditafsirkan dengan dua ayat ini, Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Maknanya wajhu rabbika itu dua cara ulama dalam Islam mentafsirkannya. Cara yang pertama dipanggil tafwid. Tafwid itu iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menyerahkan makna sebenar wajahhu. Sahabat serahkan makna sebenar kepada Allah. Tetapi sahabat yakin, percaya ayat walam yakul lahu kufuwan ahad dan laisa kamitslihi syai', iaitu Allah tak serupa dengan makhluk. Manakala penafsiran yang kedua, iaitu oleh ulama-ulama kemudian atau ulama mutaakhirin selepas sahabat, iaitu mentakwil. Mentakwil ini memindahkan makna yang sesuai dengan apa? Tepuk dada tanya selera? Bukan. Tepuk dada tak tepuk pun, iaitu berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad dan laisa kamitslihi syai'. Dan makna yang paling sesuai ialah wajabqa wajhu rabbika, iaitu kekallah, bukan wajah Tuhan kau, tapi maknanya ialah kekallah zat Tuhan kau, diri Tuhan kau. Bukan ditukar ayat Al-Quran, bacanya wajabqa wajhu rabbika, tetapi makna yang difahami kekallah zat Tuhan kau. Ada yang menyanggah takwil ni tak boleh sebab sudah mengubah ayat Al-Quran. Kalau mengubah ayat Al-Quran, maksudnya ulama tu akan baca dalam kitab tafsir yang mentakwil tu, dia akan tulis wayabqa zatu rabbika, tapi ternyata tak ditukar, wayabqa wajhu, kekal kataan wajhu tu. Tetapi tafsirnya, makna yang sebenar ataupun makna yang sesuai ialah wayabqa zatu rabbika, dan kekallah zat Tuhan kau. Bukan ditukar ayat Al-Qurannya, tetapi ditukarkan makna yang lebih sesuai. Wajhu, perkataan wajhu itu diyakini wajib memang ada dalam ayat Al-Quran, wayabqa wajhu, haram ditukar. Bacanya pun wayabqa wajhu, tetapi maknanya itu perlu difahami sebagai zat Tuhan kau. Kenapa kena tukar maknanya? Sebab ayat Al-Quran ini ada yang muhkamat, yang jelas, dan ada yang mutasyabihat. Kalaulah tak ditukar maknanya, nanti kan bercanggah tu ayat wayabqa wajhu rabbika dengan walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'. Sebab yang namanya wajah itu, wajhu tu, muka, itu sifat makhluk. Ada muka, yang namanya muka ni mesti ada mata, hidung, mulut. Boleh juga muka tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, muka hantu lah. Bukan. Malam tadi aku mimpi apa? Ada seorang ni, dia pandang depan aku, dia belakang dia. Aku mau panggil dia, toleh, tak ada muka. Pasal apa? Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Orang cakap tak ada muka. Pasal apa? Yang namanya muka tu mesti ada mata, hidung, mulut. Paling tidak pun itu makhluk manusia lah. Kalau paling tidak pun ada
apa nama, kalau muka buku tu Facebook lain pula kan, tu ciri-cirinya lain pula. Muka apa lagi, muka surat, mesti ada tulisannya, maknanya ada ciri-cirinya tu. Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala tu ada wajah, nescaya akan terkena ciri-ciri makhluk. Sebab itulah ulama memindahkan makna yang sesuai, supaya tidak disalahfahami oleh orang awam macam kita, macam saya. Sebab tu haram kita memahami ayat Al-Quran hanya dengan terjemahan. Wajib kita rujuk kitab tafsir. Habis macam mana nak memahami? Baca tafsir. Susah. Yang namanya tafsir ni memang macam tu. Tak boleh shortcut. Kita baca terjemah je lah. Boleh, itu pada ayat-ayat muhkamat. Sekarang ni mana satu ayat muhkamat dan mutasyabihat? Mana saya tahu lah, tak tahu bacalah tafsir. Macam tu lah ibaratnya kan. Kalau di soal jawab lah, kalau cara dialog memang macam tu lah. Bukan suruh gaduh tuan-tuan, itu contoh aja kan. Jadi itu sebab para ulama mengharamkan kita memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan semata-mata. Wajib dengan tafsir, supaya bila sampai pada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mana ayat mutasyabihat ni kita pun tak belajar. Ini ayat mutasyabihat, ini ayat muhkamat. Mana ada tulis dalam Quran? Ayat pertama muhkamat, yang kedua mutasyabihat, tak ada tulis. Yang menulis, yang mengenali ni muhkamat mutasyabihat pun dalam kitab tafsir juga. Dalam kitab tafsir lah baru kita tahu ada muhkamat, ada mutasyabihat. Senang nak faham, contoh macam kita cakap ini. Ini dipanggil apa? Sastra dalam Al-Quran. Kiasan ataupun dipanggil peribahasa ke kan. Unsur sastra. Al-Quran ni bahasanya tinggi, sastranya tinggi. Contoh bahasa Melayu lah, kita orang Melayu kan, bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu ni ada peribahasa. Peribahasa tu pecah 5. Saya ngajar bahasa Melayu. Peribahasa tu pecah 5. Kiasan. Yang paling pendek apa? Yang paling pendek apa nama ni? Apa nama ni, lupa pula. Cuti sekolah baru 1 hari lupa lah. Apa nama ni? Yang kaki bangku tu apa? Pula nama dia lupa. Tak apalah. Kaki bangku. Lagi apa? Kaki ayam. Itu apa nama peribahasa juga. Lagi apa? Kiasan. Lagi apa? Perumpamaan. Lagi apa? Kata-kata hikmat pun masuk dalam peribahasa. Lagi bidalan. Jadi itu semua adalah peribahasa. Contoh peribahasa Melayu, kalau orang adat Melayu kan nak meminang, kami datang ni nak menyunting bunga di taman. Yang tak faham, minta maaf lah, sebab kami tak tanam bunga-bunga. Payah pula kan. Orang Melayu biasanya faham lah, bab-bab tu faham. Sunting bunga di taman tu tak ada masalah. Kalau dah apa nama ni, itu baru nak kahwin. Kalau dah bergaduh apa semua, dah berpisah pula, nak beri kata-kata semangat, bunga bukan sekuntum. Yang perempuan pula, kumbang bukan seekor. Tak? Itu semua maklum lah, tak ada masalah. Tak? Memang dah biasa dah. Tak perlu rujuk kamus pun boleh faham. Nak membina masjid, bukan? Masjid telah runtuh. Saya dengan berbesar hati, dengan apa nama ni, dengan penuh kesanggupan, sanggup untuk saya membina semula masjid telah runtuh. Dia cakap dengan janda, janda baru kehilangan suami kan. Jadi orang pun faham, kau ni dah kenapa? Orang tengah nak tahlil ni, tahu tak? Sibuk pula nak bina masjid lah apa. Maknanya dalam bahasa Melayu pun, dalam masyarakat Melayu pun ada kiasan bahasa sastra tersebut. Takkanlah Al-Quran yang daripada
Allah Ta'ala sendiri pencipta kita, bahasanya direct to the point. Ada juga unsur sastranya. Yang faham unsur sastranya tu, bukan calang-calang orang. Mesti ada syarat-syaratnya. Takut tersalah faham, ya tak? Takut tersalah peribahasanya. Baik. Macam juga isyarat jalan raya. Mana sempat orang, sebab kenapa ada buat isyarat? Tulis je lah, kan senang, orang kan boleh baca. Tengah memandu, berapa banyak kataan boleh tulis. Bomba tu pun tulis terbalik kat depan. Pasal apa? Yang nampak kat side mirror, bomba, B-O-M-B-A. Kalau dekat depan bomba ditulis tegak bomba, kat side mirror apa tu? A, dia nampak apa? A, B, lepas tu M, lepas tu O, lepas tu B. Apa tu? Dia tengok ni apa? Apa tu? Dia ngeja. Itu bomba. Lagi apa? Perlahankan kenderaan. Dekat jalan raya tu tulis tu, perlahankan kenderaan tu, dia tulis macam mana? Kenderaan dulu kan? Macam itulah. Maknanya nak senang baca. Itu kalau yang terpaksa tulis. Kalau yang boleh dibuat isyarat, buat isyarat. Selikuh tajam dulu kan, dia buat apa? Tengkorak, gambar tengkorak. Yang tak ambil lesen, hantu lagi pecut. Silap-silap dia yang jadi tengkorak nanti. Nak mudah jadi kan. Yang belajar dan ambil lesen ini ramai yang sudah jadi tengkorak kerana tekan laju-laju. Jadi kena perlahan, selikuh tajam, kan. Berhenti pun orang tak berhenti. Berhenti orang tak berhenti. Jadi apa nama ni, buat gambar tengkorak situ kan. Baik, jadi maknanya dari segi bahasa, Al-Quran ni diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab tu tinggi bahasanya, ada sastranya. Jadi maknanya dua ayat Al-Quran ni menjadi dalil Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Menafikan ayat-ayat Al-Quran, bukan menafikan, mentafsirkan ayat-ayat dan hadis yang mutasyabihat, yang mengatakan seolah-olah Allah Ta'ala itu ada serupa dengan makhluk. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan, beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatad daibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.